Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyebut peristiwa Badar bagi memperlihatkan betapa pentingnya peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Penurunan ayat-ayat tersebut adalah sebagai satu penghargaan yang besar kepada mereka yang terbabit dalam peristiwa yang bersejarah itu. Oleh kerana Badar, peperangan yang paling bersejarah dalam perjalanan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Islam dalam keadaan yang sangat susah, orang Islam tidak ramai, mereka dalam keadaan lemah menghadapi musuh yang datang dari seluruh pelosok dunia. Hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman yang ada pada masa itu, maka Allah memberi kelebihan kepada mereka, lebih daripada manusia yang lain, di mana sahabat-sahabat yang hadir perang Badar disebut Al-Badriyun, ahli-ahli Badar. Mereka mempunyai fadilat yang lebih mulia daripada manusia yang lain, termasuklah malaikat yang hadir perang Badar melebihi malaikat-malaikat yang lain. Kerana perjuangan Badar, perjuangan yang menentukan titik tolak perjuangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Selepas itu Islam berkembang seluruh pelosok dunia. Maka mereka yang hadir perang Badar mempunyai fadilat dan kelebihan yang besar, sehingga disebut dalam hadis qudsi, Nabi menceritakan, Allah Ta'ala berfirman kepada ahli Badar, Ya ahla Badrin, i'malu ma syi'tum, qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, diampunkan dosa-dosa kamu. Di mana ahli-ahli Badar ini, walaupun mereka mengerjakan dosa yang besar, iman mereka sangat kuat. Iman yang kuat ini menghapuskan dosa-dosa yang besar itu. Berbeza dengan orang lain, mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebut berkenaan mereka. Di antara ayat-ayat ialah, wa idh ya'dukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batil walau kariha al-mujrimun istastaghithuna rabbakum فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن يغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Di mana ayatnya panjang dalam surat Al-Anfal daripada ayat 8 hingga ayat yang ke-19. Maksudnya, dan ingatlah, jadikan pengajaran bukan saja ahli Badar, termasuk orang-orang Islam sehingga hari kiamat. Ketika Allah menjanjikan kepada kamu bahawa salah satu daripada dua golongan adalah untuk kamu, sedang kamu inginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata itulah untuk kamu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang hak, yakni Islam, dan membatalkan yang batil, yakni syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik tidak menyukainya. Ayat ini bermaksud bila Nabi SAW keluar dengan sahabatnya daripada Madinah dengan jumlah 313 orang untuk memintas kabilah Abu Sufyan yang balik daripada Syam. Mula-mula mereka musafir pergi ke Syam untuk berniaga. Nabi nak pintas, terlepas. Kemudian tunggu mereka balik. Bila tahu masa mereka balik, lalu Nabi keluar dengan sahabatnya untuk memintas. Dan menawan unta-unta, menawan harta-harta mereka. Bukan merampak, tetapi nak balas kerana mereka merampas harta orang-orang Islam di Mekah. Ini tindakan balas yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, di mana mereka meminta kabilah Abu Sufyan yang membawa harta dalam keadaan tentera ni, pasukan yang tidak bersenjata, sedikit saja senjata. Inilah harapan mereka untuk mendapat rampasan daripada kabilah Abu Sufyan. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Allah telah mengatur mereka terpaksa bertemu dengan bala tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal yang datang dari Mekah untuk melindungi tentera Abu Sufyan, di mana mereka nak rampas harta dengan mudah. Allah Ta'ala tidak mengizinkan itu. Allah Ta'ala telah mengatur mereka berdepan dengan musuh yang lengkap dengan senjata, bukan dengan harta. Ini ujian daripada Allah. Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala sekiranya mereka beriman dan ikhlas kerana Allah Ta'ala dan menyusun strategi yang baik dalam menghadapi musuh. Bukan sahaja iman, termasuk strategi yang baik, langkah yang baik, di mana Nabi apabila
berhadapan dengan bala tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlah yang banyak. Padahal tujuan mereka ialah untuk meminta kabilah Abu Sufyan. Nabi tidak membuat keputusan sendiri walaupun dia seorang rasul. Bermesyuarat dengan para sahabatnya. Oleh kerana tujuan kita ialah untuk meminta kabilah Abu Sufyan. Sekarang kabilah Abu Sufyan sudah terlepas. Kita terpaksa menghadapi bala tentera musyrikin yang lengkap dengan senjata. Terpulang pada pandangan kamu. Kita balik ke Madinah, berjumpa dengan kawan-kawan, dapat bantuan, hadap musuh, ataupun terus kita hadap musuh itu. Terpulang pada kamu. Asyiruni ayuhan nas, beri pandangan kamu, pendapat kamu, wahai tuan-tuan yang hadir ini. Pemimpin Ansar mengatakan, kami sanggup keluar menghadapi musuh. Di mana saja Rasulullah bawa pergi, kami akan ikut. Kerana kami sudah berbai'ah, kami sudah berjanji untuk mati dengan Islam ini. Mati, pergi ke mana? Walaupun ke lautan yang jauh, kami sanggup pergi, wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, ini orang Madinah, ini orang Mekah yang bercakap ini. Orang Mekah mungkin mereka dihalau dari kampung halaman mereka, semangat mereka tinggi. Bagaimana pula orang Madinah? Orang Madinah kata, Rasulullah, kan kami sudah berbai'ah, kami sudah berjanji. Kata Sa'ad bin Mu'az, pergi walaupun ke lautan yang jauh, kami sanggup pergi. Ini mesyuarat. Mesyuarat bersetuju menghadapi musuh. Di mana Nabi tidak berpegang pendapat dia sendiri. Bila sampai ke Badar, tempat yang akan berlaku pertempuran itu, Nabi berhenti di satu tempat dan memerintah untuk mendirikan markas. Markas tentera. Kalau nak berperang, kena ada markas. Ada markas besar dia dan ada markas pasukan-pasukan dia. Lalu seorang sahabat yang mahir di kawasan Badar bertanya, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah ataupun pandangan peribadi? Tempat yang pilih ini wahyu daripada Tuhan? Kalau wahyu daripada Tuhan, kami tak tolak pilih. Ataupun pandangan peribadi? Nabi kata, ini pandangan aku. Kata sahabat ni, tempat ni tidak molek, wahai Rasulullah. Kerana di hadapan kita ada dua curang. Ada 3 curang, 3 mata air. Kalau kita duduk di sini, kita dapat air, musuh juga dapat air. Adalah lebih baik kita pergi ke hadapan lagi. Kita buat markah di hadapan dan air di belakang kita. Kambuh curang-curang yang 2, tinggal 1 saja. Kita ada bekalan air, musuh tidak ada bekalan air. Ini taktik peperangan. Menyekat bekalan daripada musuh. Ini taktik. Di mana Nabi walaupun dia seorang Rasul, bukan dia perang pakai rangguk begitu aja. Orang panggil ada taktik, ada strateginya. Dan Nabi memilih markas bagaimana yang dicadang oleh sahabat. Di sini mereka mengadakan mesyuarat. Kemudian Nabi mengarahkan tenteranya berbaris dengan saf yang rapat, belaga bau di antara satu sama lain. Yang di hadapan menyediakan perisai, penyangga-penyangganya menunggu musuh menyerang, jangan serang lagi kerana jumlah mereka lebih besar. Dilindungi dengan penyangga-penyangga di kelilingnya. Bila musuh menyerang, biar dia serang dulu, lepas tu dilancarkan serangan yang cepat. Ini taktik peperangan. Allah Ta'ala beri ilham pada Nabi SAW. Bukan saja baginda seorang Rasul, seorang imam semayang,
Baginda juga imam perang yang tahu taktik dan strategi peperangan. Nabi adalah seorang panglima tentera yang boleh mengarahkan tentera bagaimana nak menyerang. Bukan berperang ikut suka saja. Setelah musuh menyerang, bila dengar arahan suruh serang, baru serang. Ini Allah Ta'ala menentukan mereka berlawan dengan musuh yang besar, bukan pasukan pelagang. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia memperkenankan bagi kamu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, dan Allah tidak menjadikannya malaikat sebagai khabar gembira, dan agar hati kamu menjadi tentram kerananya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, Nabi berdoa di dalam peperangan ini. Setelah menyusun bala tentera, membuat keputusan mesyuarat, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa adalah senjata orang beriman. Di antara tempat yang diperkenankan doa, dimustajabkan doa, lepas sembahyang, bila hujan turun, lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh, waktu tahajud, akhir malam, dekat Kaabah, antara pintu dan Hajar al-Aswad, Maqam Ibrahim, Hijri Ismail, masa turun hujan. Di antaranya tempat Tuhan perkenankan doa bila tentera Islam nak menghadapi musuh yang ada di hadapan mereka. Ini waktu diperkenankan doa. Bila orang mati, sebaik saja dia mati, nyawa dia tercabut, doa masa itu diperkenankan doanya. Di antaranya ialah masa musuh berada di hadapan, hati yang sangat bergantung pada Allah Ta'ala. Maka Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, mengangkat tangan yang tinggi dalam keadaan yang terdesak. Bukan angkat tangan, angkat tangan tinggi sehingga melihat putih di bawah ketiaknya. Tinggi dalam keadaan yang bersungguh, dalam keadaan yang mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pilu melihat Nabi bersungguh berdoa, wahai Rasulullah, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Dan Allah Ta'ala tunjuk seladu bala tentera malaikat yang turun dari langit. Nabi nampak malaikat Jibril dengan 1000 malaikat yang turun dari langit. Dilihat oleh Nabi SAW. Dan iblis yang menyertai pasukan musyrikin, bila tengok Jibril dan 1000 malaikat, terus melarikan diri. Jibril yang merupakan dirinya seorang syekh Arab Badui, yang beri semangat kepada Abu Jahal, jangan balik, kita kena lawan. Abu Jahal bermesyuarat juga. Bermesyuarat. Ada kalangan pengikut Abu Jahal mengatakan, kita balikkan pasukan Abu Sufyan yang sudah selamat. Kita balik. Abu Jahal kata, tak, inilah peluang kita nak hapuskan Muhammad ni. Iblis beri semangat ke Nabi, beri semangat ke Abu Jahal. Iblis merupakan dirinya dengan manusia, memberi semangat pada Abu Jahal supaya berperang menghapuskan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Bila Iblis tengok malaikat Jibril dan malaikat turun berduyun-duyun, Iblis terus berpusing dan melarikan diri. Ketakutan itu berlaku. Para ulama khilaf, adakah malaikat berperang atau malaikat turun saja? Ada ulama mengatakan malaikat berperang bersama dengan para sahabat, kerana ada sahabat-sahabat yang melihat kepala orang kafir putus dengan tidak melihat di mana pedang orang memancungnya. Di riwayatnya ada riwayat mengatakan malaikat tidak berperang. Mereka adalah memberi semangat kepada mereka yang beriman sahaja, beri semangat pada sahabat-sahabat Nabi. Itu khilaf ulama. Banyak mengatakan malaikat ikut sama berperang dalam peperangan Badar. Dan ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenteraman yang datang darinya,
Dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghilangkan dari gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati-hati kamu dan memperteguhkannya akan tapak kaki kamu. Allah Ta'ala jadikan mereka waktu malamnya mengantuk. Sepatutnya dalam keadaan yang takut, musuh sedang ramai di hadapan, tak negara tidur. Patutnya begitu, tak negara tidur. Tapi tidak. Tuhan jadikan mereka mengantuk. Sehingga yang pegang senjata jatuh di tangan, mengantuk. Tuhan jadikan mengantuk. Tujuan apa mengantuk? Allah Ta'ala suruh mereka rehat. Waktu pagi esok, tidurnya cukup. Dalam keadaan yang cergah dan kuat. Jangan ada negara tidur dalam keadaan pening nak berperang. Allah SWT jadikan mereka mengantuk. Walaupun mereka dalam keadaan yang dikepung, yang didatangi oleh musuh. Ada yang rasa takut, yang rasa macam-macam. Ini sifat manusia, mesti ada. Apalagi jumlahnya 313 orang. Jumlah tentera 1000 lengkap dengan senjata. Sudah tentulah macam-macam fikiran datang. Anak bini di rumah, kalau mati siapa nak jaga? Mari benda-benda yang macam ni. Ini gangguan-gangguan ini. Allah takdirkan mereka mengantuk dan tidur. Lupa semua itu. Mereka menjadi tenang dengan sebab mereka mengantuk dan tidur. Ulama mengatakan kalau kita mengantuk dalam perjuangan pertolongan Allah, mengantuk tengah sembahyang itu syaitan. Tengah-tengah sembahyang mengantuk itu syaitan mengganggu. Kena berhenti dulu biar hilang mengantuk. Kecuali waktu nak habis. Tengah baca Quran mengantuk, nanti sebut yang bukan Quran. Jangan baca, itu gangguan syaitan. Tetapi kalau berperang, mengantuk, itu menandakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang luar biasa. Dan Allah Ta'ala turunkan hujan. Di padang pasir ini hujan payah. Setahun sekali hujan. Setahun 2 kali hujan. Bukan macam tempat kita. Allah Ta'ala turunkan hujan. Turunkan hujan di Badar. Tujuan untuk membanyakkan air bagi bekalan mereka. Tujuannya untuk mengemaskan tanah-tanah. Tanah padang pasir ini dia beru. Kuda nak berlari payah. Allah Ta'ala turunkan hujan. Tanah jadi kemas. Dan mereka boleh berpijak dengan kuat untuk menahan musuh. Kuda-kuda mereka boleh melompat dengan cergas. Bila tanah terkemas. Ini pertolongan Allah untuk membersihkan diri mereka dan jauh daripada syaitan. Ingatlah ketika Tuhan kamu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pancunglah leher-leher kepada mereka dan pancunglah hujung-hujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksanya. Itulah hukum dunia yang dikehendaki ke atas kamu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi azab neraka. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, tolonglah mereka yang beriman, yang berjuang untuk menegakkan agamaku. Dan Allah Ta'ala suruh memerintah para sahabat berperang dengan gagah berani. Jangan takut, pancungkan leher-leher musuh itu. Pancungkan jari dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Jangan takut, jangan gentar. Allah Ta'ala menolong kamu. Walaupun yang ada di hadapan kamu itu ialah ayah kamu sendiri, adik-beradik kamu sendiri, keluarga kamu sendiri. Perang Badar, perang yang sangat menguji hati orang Islam. Mereka terpaksa menghadapi saudara mara mereka yang datang dari Mekah. Abu Jahal bukan orang lain, anak beranak Nabi. Pupu, dua pupu Nabi.
Ada Sayyidina Abu Bakar berdepan dengan anak dia Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abu Bakar belah Islam, anak dia Abdul Rahman belah kafir. Tapi mujurlah tak mati masuk Islam juga akhirnya. Nabi memimpin tentera Islam. Abbas pak saudara dia belah dia Abu Jahal. Walaupun hatinya dengan Nabi. Nabi pesan bersahabat-sahabat dia kalau jumpa dengan Abbas, jangan bunuh Abbas ni. Kerana Abbas ni bersama dengan aku. Nabi sebut begitu. Dan begitulah Sayyidina Ali belah Islam. Abang dia Aqil belah dia kafir. Abang dia sepupu dengan sepupu adik-beradik. Sudah tentulah mari perasaan-perasaan yang gelisah untuk menghadapi keluarga dan sahabat handai. Abu Ubaidah dengan ayah dia sendiri Jarrah. Abu Ubaidah belah Nabi, Jarrah ayah dia belah kafir dan terpaksa berdepan dengan ayah dia sendiri dan bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan Badar. Ini berlaku. Allah Ta'ala kata, wahai yang beriman, jangan takut hadapi orang kafir, jumpa pancung mereka. Dan di sana terdapat di kalangan sahabat Ansar yang tak kenal siapa Abu Jahal. Berebu nak bunuh Abu Jahal. Berjumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, dengan sahabat Nabi yang di Mekah ni. Tanya Pak Cik, mana Abu Jahal? Tunjuk kami tak kenal Abu Jahal mana. Hak ni bisik, yang khabar kesaing dia, takut dang kesaing saya. Hak ni kata dak, bisik takut dang kesaing dia, dia nak bunuh, nak dapat kelebihan bunuh Abu Jahal. Dua sahabat macam ni, berbisik. Lalu mereka kenal Abu Jahal. Dan Abu Jahal yang dikawal oleh pengawal-pengawal dia, ditembusi oleh para sahabat Ansar. Ansar dan berjaya menusuk Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Badar itu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kamu, maka janganlah kamu menyebelahi mereka, undur. Barang siapa membelakangi mereka, undur di waktu itu, kecuali kerana tujuan helah peperangan atau kerana hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Di antara dosa besar ialah melarikan diri di medan perang. Orang Islam bila berdepan dengan musuh Islam, lari, ini dosa besar. Dosa besar. Kerana Al-Quran mengajar kita, kalau kita berperang menghadapi musuh, menang ataupun mati masuk syurga. Kalau lari makna tak percaya kepada mati masuk syurga ini. Maka barang siapa yang melarikan diri di medan perang, dosanya besar. Dosa besar, tak boleh lari sekali-kali. Jangan lari kecuali kerana helah peperangan. Kerana helah peperangan, taktik peperangan. Orang yang bergayung, yang bersila, ada masa dia depan, masa dia undur. Undur sebagai helah peperangan, itu tak apa. Bukan undur lagi. Bukan undur lagi. Undur kerana helah peperangan. Undur kerana nak bergabung dengan pasukan lain, nak meneruskan peperangan, itu salah. Itu tak salah. Tapi kalau undur melarikan diri dimerka oleh Allah Ta'ala, termasuk dalam 7 dosa besar. 7 dosa besar ialah syirik, menyenguti Allah dengan sesuatu yang lain, ilmu sihir, menderhakai pada ibu bapa, makan riba, makan harta anak yatim, menduh perempuan yang tidak berzina dengan zina tak ada pak saksi, dan lari di medan perang. 7 dosa besar. Salah satu daripadanya lari di medan perang, dosa besar kepada orang Islam. Bukan bunuh diri, tidak. Orang Islam mesti percaya sama ada dia menang ataupun dia mati masuk syurga kalau mereka lawan musuh Islam. Ini, maka barang siapa yang lari di medan perang, dosanya besar di sisi Allah, dihukum dalam neraka kerana melarikan diri. Ini ajaran Islam begitu. Sisi Allah itu amat berat tempat kembalinya.
Maka sesungguhnya, Allah Ta'ala mengatakan lagi, maka sesungguhnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar, dan untuk menguji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kamu kena sedar, bila kamu tetap, bukan sebarang tetap. Tetap dengan pertolongan Allah. Bila kamu melancar panah, bukan kamu melancar panah, Allah yang melancar panah yang mengenakan musuh itu. Wa ma ramaita id ramaita. Bukan kamu yang melontar, Allah yang melontar. Satu riwayat mengatakan Nabi ambil pasir dan Nabi lontar. Dan pasir itu masuk dalam mata-mata orang kafir. Ramaita, engkau, ayat ni. Ada ayat yang maksud bahawa bukan kamu yang memanah, musuh yang Allah yang menolong kamu. Bukan kamu yang tembak, Allah yang tolong kamu. Kamu tetap tak kuat mana, Allah jadikan tetap itu kuat. Dengan sebab itu, pada zaman awal Islam, orang Islam, seorang orang Islam boleh lawan 10 orang bukan Islam. Seorang orang Islam lawan 10. Bahkan dalam peperangan Mu'tah, seorang orang Islam lawan 70 orang bukan Islam. 70, seorang lawan 70 boleh berlaku. Ini peperangan Mu'tah. Di peperangan Mu'tah. Peperangan Yarmouk, orang Islam 30,000. Tentera bukan Islam 1 juta. Macam mana 30,000 nak lawan 1 juta? Tentera Osmaniyah pernah mengalahkan tentera Rusia dalam jumlah tentera Osmaniyah dalam 30,000, tentera Rusia dalam 1 juta. Macam mana boleh berlaku? Ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tolong. Bila Allah Taala nak tolong, maka berlaku pertolongan. Itulah kurnia Allah yang dilimpahkan kepada kamu. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Jika kamu orang musyrik meminta keputusan, maka telah datang keputusan kepada kamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Dan jika kembali memusuhi Rasul, nescaya kami kembali pula memberi pertolongan kepada Rasul. Dan angkatan perang kamu sekali-kali tidak dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah bersetuju orang-orang yang beriman. Ayat ini berkait dengan Abu Jahal yang berdoa. Abu Jahal pun berdoa juga. Bukan Nabi berdoa, Abu Jahal berdoa. Jangan pelik kalau orang lawan Islam pun semaya hajat juga hari ini. Jangan buat pelik, semaya hajat. Untuk lawan Islam semaya hajat juga. Di mana Abu Jahal juga berdoa. Pada pagi itu Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'inhul ghadah. Ya Allah, ya Tuhanku, binasa kalau orang yang memutuskan silaturahim. Tujuannya Nabi yang putus silaturahim, yang membawa ajaran sesat, binasakalah dia pada pagi ini. Binasakan Muhammad dan pengikut-pengikutnya pada pagi ini. Itu doa Abu Jahal. Allah Ta'ala kata, kamu doa, aku ikut doa kamu. Siapa yang memutuskan rahim? Kamu. Siapa yang sesat? Kamu. Kamu yang sesat. Kamu minta doa, doa kena atas kepala kamu sendiri. Kena atas kepala kamu sendiri. Allah membinasakan kamu. Kalau kamu berhenti dalam menentang Islam, Allah Ta'ala berhenti juga menghukum ke atas kamu. Allah Ta'ala mengampunkan kamu. Kalau kamu balik lawan Islam semula, Allah balik akan menentang kamu bersama orang yang beriman. Dan Allah berjanji memberi pertolongan kepada mereka yang beriman. Ini ialah janji Allah dalam Quran. Walaupun jumlah kamu lebih besar, jumlah orang Islam sedikit, Allah Ta'ala tolong orang Islam. Bila orang Islam itu ikhlas. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas
Panglima tentera Islam yang diutuskan untuk menghadapi Empire Parsi, kuasa besar dunia di masa itu. Saya dah kata, wahai Sa'ad, aku pesan padamu dan bala tentera bersama dengan kamu supaya bertakwa kepada Allah, mengikut perintah dan meninggalkan larangan Allah. Sesungguhnya kemenangan kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah. Musuh mengerjakan maksiat, sekiranya kamu juga mengerjakan maksiat sama dengan musuh, maka kamu tidak layak mendapat pertolongan Allah, kerana jumlah musuh lebih ramai daripada kamu, harta mereka lebih kaya daripada kamu, kekuatan mereka lebih banyak daripada kamu. Sekiranya kamu tidak bertakwa, Allah tidak menolong kamu. Wahai Sa'ad, jangan kamu kata kita adalah orang-orang yang baik, kita mesti boleh mengalahkan orang yang lebih jahat daripada kita. Sesungguhnya Allah telah membinasakan Bani Israel yang jadi pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu. Bila mereka mengerjakan maksiat, mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita orang Islam, kalau kita mengerjakan maksiat, tak ditolong oleh Allah Taala. Jadi perang Badar ni menunjukkan bagaimana berlakunya pertolongan Allah kepada orang yang beriman, yang taat pada Allah Taala. Di samping itu banyak lagi ayat-ayat Allah yang diturunkan bersempena dengan peristiwa itu, yang bertujuan sama ada memberi pengajaran dan petunjuk dalam memahami punca-punca kemenangan yang sebenar, serta apakah langkah yang perlu diambil terhadap harta rampasan, tawanan perang, dan menunjukkan sikap manusia terhadap peristiwa ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan Perang Badar terhadap negara Islam Madinah. Berita kemenangan umat Islam telah tersebar ke seluruh semenanjung Arab, di mana sebahagian besar dari penduduknya menyembah berhala. Kemenangan yang diperolehi secara tidak langsung telah memperkenalkan agama Tauhid itu kepada orang-orang yang menentangnya, serta memberi peringatan kepada mereka tentang hakikat agama yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan tersebut telah membuka fikiran penentang-penentang Islam, di mana sebelum ini telah dibelenggu oleh khurafat dan khayalan yang menyesatkan, sehingga memuja batu-batu yang dipahat oleh tangan mereka sendiri. Dengan itu, kalimah Allah menjadi tinggi dan kalimah kafir menjadi hina sehina-hinanya. Umat Islam yang dahulunya ditindas sewenang-wenangnya telah mencapai kekuatan yang berupaya untuk menyahut cabaran dan kemungkinan yang akan berlaku. Perang Badar menjadi perkara yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Perang pertolongan Allah kepada mereka yang beriman dalam keadaan mereka yang lemah, kurang senjatanya, menghadapi musuh yang lebih besar. Dengan keimanan yang ikhlas kepada Allah, mereka mendapat kemenangan, memberi keadaan yang kuat kepada orang Islam. Apabila beritanya tersebar di seluruh semenanjung tanah Arab, selama ini mereka menganggap agama Tauhid, agama mengesahkan Allah ini lemah, tidak akan menang, tidak akan berjaya sampai bila-bila.
maka Allah menunjukkan kekuasaannya di atas muka bumi dengan memenangkan Nabi SAW dan para sahabatnya menghadapi musuh yang lebih besar, menyebabkan musuh-musuh Islam berfikir banyak kali, menjadikan mereka mengkaji apa dia Islam ini, adakah benar daripada Allah ataupun tidak, baru mereka nak ambil tahu. Selama ini mereka yang dapat hidayah yang istimewa daripada Allah sahaja yang masuk Islam. Bila mereka tengok suatu keadaan yang tidak mensabah mengikut akal fikiran mereka, mereka mula berfikir untuk tahu apa dia Islam. Ianya bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih warzaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun." Surah Al-Anfal ayat 26. Maksudnya, dan ingatlah hai para muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke Madinah, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah menculik kamu, maka Allah memberi kepada kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikan kamu kuat dengan pertolongannya, dan dia berinya kepada kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Setelah mereka beriman, mereka diuji di Makkah Al-Mukarramah, dicoba di Makkah Al-Mukarramah. Mereka hanya mendengar janji disebut dalam Quran, Islam akan menang. Mereka mendengar janji yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam akan menang. Bila mereka diperintah berhijrah ke Madinah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan harta, ada yang pergi dalam keadaan selai sepinggang, pergi ke Madinah, percaya kepada janji Allah, Islam akan menang. Bahkan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah, bila diburu oleh Suraqah bin Malik, seorang hulu badang penglima Mekah yang ingin menangkap Nabi dan sahabatnya untuk mendapat upah yang besar, upah yang banyak. Tiba-tiba datang pertolongan Allah, kuda Suraqah dipegang oleh tanah, Suraqah jatuh ke bumi. Kemudian naik balik, kejar, kuda dipegang oleh tanah balik, jatuh balik, bangun balik. 3 kali, akhirnya Suraqah menyerah kalah. Dan Nabi SAW menjanjikan, wahai Suraqah, aku akan hadiahkan kepadamu gelang emas kebesaran kerajaan Parsi. Dijanjinya, aku nak beri hadiah padamu gelang emas kebesaran kerajaan Parsi. Belum sampai ke Madinah, sudah percaya Islam akan menang, Parsi dan Rom akan jatuh. Keyakinan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji daripada Allah. Apa yang menarik, janjinya tak berlaku di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sempat tengok. Zaman Abu Bakar tak berlaku lagi. Berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah tentera Islam
berjaya mengalahkan Parsi, dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad menghantar barang kekayaan kerajaan Parsi ke Madinah. Di antaranya gelang kebesaran kerajaan Parsi. Lalu Suraqah bin Malik dipanggil. Sayyidina Umar serah gelang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia keyakinan para sahabat kepada janji Allah dan Rasul. Bukan mesti berlaku di masa hidup, mungkin berlaku di masa dia tidak ada. Yang penting janji Allah itu benar, janji Nabi adalah benar. Jangan daripada awal lagi Nabi pelawak, Nabi janji saja, tak betul. Itu menandakan tak beriman dengan sungguh-sungguh. Perang Badar menguatkan keimanan mereka yang beriman. Ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Kesimpulannya, kemenangan tersebut telah meninggalkan dua kesan yang positif, kesan yang sangat baik. Secara umumnya, peperangan Badar telah menjadikan umat Islam sebagai satu kekuatan yang digeruni. Orang-orang Arab yang dahulunya memandang kecil kepada Islam telah mula berfikir tentangnya. Orang Arab yang kafir menentang Islam dahulunya menganggap kecil Islam ini. Lepas perang Badar mereka berfikir tak boleh main dengan Islam ini. Bahkan ketika Nabi berada di Mekah, pemimpin Mekah mengaku Nabi adalah betul, adalah benar, tetapi takut nak ikut Islam. Kenapa? Dah nampak jalan. Tak nampak jalan Islam ni boleh menang. Bila nak menang, tak ada nampak tanda-tanda boleh menang. Inilah berlakunya para nabi-nabi zaman dahulu. Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah ikut orang tak sampai 100 orang, 950 tahun. Tak sampai 100 orang. Ada riwayat mengatakan 20 orang lebih saja. 950 tahun. Bilalah Islam ni nak menang, nak berjaya? Dalam keadaan yang menyedihkan, Nabi Nuh bersabar. Mereka yang beriman dengan Nabi Nuh bersabar. Percaya janji Allah mesti berlaku. Janji Allah benar. Sehingga ada yang sudah mati meninggal dunia, lahir yang baru. Melihat Nabi Nuh tak menang sampai bila-bila, setelah 950 tahun, Allah membinasakan mereka yang kafir. Nabi Musa alaihi salam yang berdakwah mengajak Bani Israel menghadapi Fir'aun yang kaya raya, yang paling kaya di atas muka bumi, pada ramai tenteranya. Bila Nabi Musa ajak kaumnya berhijrah, Allah Ta'ala perintah kita berhijrah, meninggalkan negeri Mesir. Mereka ikut dalam keadaan yang teragak-agak. Oleh kerana terpaksa duduk di Mesir kena seksa, ikut juga tebing. Orang kata tebing. Bila sampai tepi laut, sampai tepi laut merah, di hadapan mereka laut, di belakang mereka berada tentera Firaun yang datang dengan jumlah yang besar sehingga debu naik ke langit. Ramainya tentera Firaun itu. Mereka berkata, inna lamudrakun. Kali ini kita akan dapat ditangkap. Habislah kita. Wahai Musa, mu pandang-pandang sangat, ajak lari.
Sekarang laut ada di hadapan kita. Musuh di belakang. Mana nak pergi? Pandai sangat ajak. Nabi Musa kata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali. Fir'aun tidak akan dapat membinasakan kita. Tidak sekali-kali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku. Sayahdin, dia akan tunjuk pada aku. Kata Musa alaihissalam. Musa menunjukkan keimanan seorang Rasul yang percaya pada Allah Ta'ala. Maka berlakulah mukjizat. Allah memerintah Musa memukul tongkat ke laut. Dijadikan lorong-lorong. Bani Israel menyeberangi. Sebaik saja mereka sampai seberang sana, Fir'aun mengejar. Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku, disebut dalam Quran. Itu zaman dulu. Cerita zaman dulu. Sekarang lain. Ini masuk dalam kepalanya. Tiba-tiba Allah Ta'ala buktikan peperangan Badar di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan 313 orang yang beriman, tidak lengkap dengan senjata, boleh mengalahkan musuh yang lebih besar daripadanya. Bahkan di zaman selepas Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, dan zaman yang kemudian daripadanya, berulang kali berlaku. Bila tiba masa Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam. Dengan cara yang manusia tak boleh fikir. Secara khususnya peperangan Badar telah membuka fikiran orang-orang musyrikin dari suku Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Mereka selama ini berpegang teguh dengan ajaran mereka dan menyembunyikan rasa dendam terhadap Islam. Walaupun kadang-kadang rasa permusuhan itu terbongkar melalui sindiran-sindiran tajam yang diucapkan apabila umat Islam mencapai kemenangan. Ada di antara mereka yang terus menganut Islam secara ikhlas, dan ada juga yang terus dengan sikap munafik. Bila Islam menang dengan Badar, ada yang mulanya tak percaya jadi masuk Islam. Ada yang tunjuk-tunjuk Islam tapi munafik, artinya tak percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendedahkan sikap orang-orang munafik ini menerusi wahyunya dalam surah Al-Munafiqun serta beberapa ayat dalam surah yang lain. Di antara firman Allah Ta'ala, "Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fahtaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. Surah Al-Munafiqun. Maksudnya, apabila orang-orang munafik datang kepada wahai Muhammad SAW, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Cakap, kuatnya bercakap, wahai Muhammad Rasulullah, kami percaya Rasulullah sungguh. Ini ucapan mereka yang munafik. Bila berlaku Islam menang dalam perang Badar, penuh mulut berjumpa dengan Nabi, mereka munafik ini, kami mengaku sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya
kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang dusta, orang yang bohong. Cakap saja. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Bersumpah demi Allah, kami kuat Islam, kami percaya pada Islam. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah kerana bahawa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi. Lalu hati mereka dikunci mati. Kerana itu mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi kamu kagum. Tengok tubuh mereka segok, kuatnya tunjuk, muka-muka kuat Islam. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar, Tuhan kata. Macam kayu yang tersandar, kayu yang tak ada akar. Nampak je diri, tapi akar tak ada bawah. Menipu. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Bila turun ayat Quran menyebut tentang munafik, mereka terasa macam kena kaku je. Terasa begitu. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Mereka, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Allah akan binasakan mereka pada akhirnya. Jadi, kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar telah melahirkan berbagai sikap di kalangan Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Ada di kalangan mereka yang berpura-pura menganut Islam sebagai perlindungan pada kekufuran mereka. Pada hakikatnya mereka tetap menjalankan kerja-kerja jahat, iaitu menimbulkan keraguan terhadap Islam, terutama di kalangan mereka yang lemah imannya. Kerja mereka membisik-bisikkan kepada orang beriman, menimbulkan was-was. Golongan munafik hanya melahirkan ketundukan terhadap Islam secara zahir sahaja. Wallahu a'lam.